الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin, hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan insyaAllah mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Masih lagi diperpanjangkan umur kita, mudah-mudahan senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, diberikan taufik, inayah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperpanjangkan umur dan mudah-mudahan hingga ke akhir hayat kita mati di dalam iman, husnul khatimah bil khair wal lutfin wal afiyah insya-Allah. Itu doa kita hari-hari, mudah-mudahan. Kata para alim ulama ketika mensyarahkan ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berdoalah kepadaku, yakni kepada Allah, nescaya aku, yakni Allah perkenankan. Bila mana kita mendadah tangan itu kepada Allah, makna kita masih diberi taufik oleh Allah untuk meminta dan Allah pasti mengabulkan. Jadi pengkabulan itu ada 3. Pertama, Allah kabul terus. 1. Nombor 2, Allah kabul dengan cara Allah ganti lebih baik. Allah selamatkan daripada musibah, penyakit dan sebagainya. Macam kita sekarang ni, kita kan minta maaf lah, saya pun minta maaf, minta izin buka juga tadi tu. Takut cakap-cakap tiba-tiba muka saya jadi biru pula kan. Cakap-cakap tadi nampak. Baik, minta izin pun, kita pun dah ada jarak-jarak insya-Allah. Allah gantikan dengan lebih baik, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit, musibah ataupun sebagainya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi yang lebih baik di akhirat kelak. Bahkan akhirat itu tak ada tolak banding. Akhirat itu tak ada tolak banding. Itu subhanallah. Jadi doa kita sebenarnya, saya yakin bagi para pencinta Masjid Surau, para pencinta majlis ilmu, doa antum, doa kita dimakbulkan Allah. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, apa jua perkara di dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan dunia maupun akhirat, tak lari ataupun tidak lain dan tidak bukan kaitannya mesti mengenai akidah, mengenai tauhid, mengenai perkara iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu tak dapat tidak. Sebab itu kalau kita boleh pahami suatu benda itu, sesuatu perkara apa jua, dengan kefahaman yang benar, berdasarkan akidah yang benar, khususnya ahli sunnah wal jamaah, maka selamat kita. Selamat ini pun kita minta doa. Betul tak? Apa doa kita minta? Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia. Antara kebaikan itu banyaklah, keselamatan, keafiatan, ketenangan. Betul atau tidak? Tu di dunia. Sebab apa di dunia? Sebab dunia ini merupakan jambatan untuk kita kembali ke kampung halaman kita asal. Tok guru kita selalu beritahu, kalau pengajian di pondok tu, kita ni baka syurga. Kenapa kata baka syurga? Kerana tok kita, tok wan kita, tok nenek kita, Sayyiduna Adam alaihi salam, dengan Ummuna Hawa, Abuna Adam dan Ummuna Hawa, kedua-duanya asal daripada syurga. Jadi kita di dalam dunia ini sebagai apa? Sebagai jambatan untuk kita kembali ke akhirat dengan apa? Dalam Quran pun ada sebut dengan qalbun salim. Pernah dengar kan? Kita tiap hari kita baca Quran, lepas tu kita rujuk balik apa maknanya kalau kita tak faham. Lepas tu kita belajar bahasa Arab kan. Kalau kita dah belajar bahasa Arab tu, dalam masa yang sama kita baca dia terus, automatically kita faham. Tadabbur maknanya dengan hati yang tenang, dengan hati yang sejahtera. Tak dapat tidak perkara itu dengan akidah yang benar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya petik satu kisah daripada sebuah kitab, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi anak-anak Nabi Yaqub tu yang dinamakan Bani Israel dia, bang. Bani Israel tu anak-anak Nabi Yaqub belaka. Dan Nabi Yusuf ni apa keistimewaan dia, bang? Apa dia? Kita tengok Nabi Yusuf bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Jadi subhanallah, dikatakan keistimewaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini, apa dia? Keistimewaan dia cicit kepada Nabi Rasul, cucu kepada Nabi Rasul, anak kepada Nabi Rasul. Subhanallah. Ada Nabi Yusuf. Baginda Nabi SAW beritahu dalam sebuah hadis, maksud kecantikan dunia ni 50% ada pada Nabi Allah Yusuf AS. Cuma terkadang kita ni, sebab masa kalau kita belajar dulu-dulu, kita ingat yang paling handsome tu adalah Nabi Yusuf AS. Sebenarnya yang paling tampan, yang paling tak ada tolok bandingnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita nak faham kita ulama syarah ulama syarah. Sebab tu kita kena ambil ilmu daripada para alim ulama. Nabi Yusuf alaihissalam, kecantikan baginda Nabi Yusuf Allah dah serlahkan di dunia. Allah buka dah hijab tu di dunia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah tutup. Allah tutup sebahagian besar. Nanti di akhirat kelak Allah akan bukakan semuanya. Subhanallah. Jadi itu antara lain, panjanglah syarah. Semuanya ada kait. Apa kita nak cerita tadi, kisah Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Ringkasnya, Nabi Yaqub bertemu tak dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf bertemu tak dengan Nabi Yaqub alaihissalam? Bertemu kan? Satu pembetulan yang perlu kita betulkan, yang biasa kita dengar, Nabi Yaqub tu matanya buta. Itu salah. Itu penting kita mengaji ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa bang? Kerana para nabi, para rasul mustahil ada sifat kecelaan pada dirinya. Saya ulang mustahil ada kecelaan, kecacatan, kelemahan pada diri mereka. Nampak di situ? Di situ kalau kita boleh pegang tu. Jadi sebenarnya apa yang berlaku? Nabi Allah Yaqub alaihissalam, lantaran kesedihan baginda akan kehilangan anaknya, air mata berlinangan terlalu banyak hingga menjadi selaput putih.
tetapi bukan menyebab buta. Buta itu merupakan satu sifat yang tidak ada pada seorang Nabi Rasul. Begitu juga dengan kisah Nabi Ayub, ya. Kan kisah Nabi Ayub ni katakan sampai tinggal tak ada apa dah, isi tinggal tu. Nampak tak? Di situ kalau kita mengaji banyak dalam kitab Jauharatul Tauhid, syarah dia Tuhfatul Murid, syarah kepada Jauharatul Tauhid, dia ada jelas satu dan banyak lagi kitab-kitab tauhid. Justru kita kena belajar in order untuk apa? Untuk kita dapat yang sebenar. Yang sebenar agar apa? Kita tidak dalam hati sanubari, dalam benak fikiran kita tidak memperendah-rendahkan kedudukan seorang nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kita belajar, lagi kita mendalami ilmu tauhid, makin kenal dengan Allah dan Rasulnya, nampak? Makin kuat iman kita bertambah. Kita nak bertambah iman tu dengan ilmu. Kita nak bertambah iman dengan ilmu. Macam mana kes yang hari tu, ya? Mimpi apa benda, ya kan? Alhamdulillah dah kembali kan, dah taubat kan? Mudah-mudahan teruslah, sebab taubat dia ada rukun dia, kita pernah beritahu. Dia ada rukun. Kalau kita mengaji tasawuf, 3 elemen ilmu ni kita tak boleh tinggal. Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Jadi Al-Fadhil Ustaz Nasir, ya, pesan kepada saya, Ustaz, untuk Ahad minggu pertama ni kuliah bulanan kita nak fokus pada tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Macam kita belajar dulu. Saya ada rekod lagi kita berhenti dekat mana? Tahun 2015 bulan 9. Baik. Jadi baik, tak ada masalah saya kata. Tetapi ketiga-tiga ilmu ni mesti kita tidak boleh tinggal. Tadi saya sebut rukun taubat, ya, ulama ada sebutkan, ya. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak kitab Minhajul Abidin, Adab fi Sulukil Murid, ya, ada Penawar Bagi Hati Masalan, ya, yang pertama dia punya rumus dia 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Apa dia 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 bang? 3 ni yang pertama berhenti daripada buat dosa. Berhenti, stop. Dia kena stop lah. Siapa-siapa lah, kita tak cakap dia je, cakap kita lah. Stop. Nombor 2, rasa menyesal. Menyesal pada perbuatan tersebut. Sebab tu bang, kalau macam setengah orang dia buat dosa, lepas tu dia berhenti, lepas tu dia terbuat lagi, tapi dia ada rasa bersalah, tu yang dinamakan nafsu lawamah. Dia lawan, dia ada fight, dia ada apa? Dia ada lawan. Because dia ada rasa apa dia? Menyesal. Dia lawan. Kalau dia tak ada rasa lawan, dia ada rasa guilt. Dia ada guilt tu, dia ada rasa guilt tu, makna dia ada lawan, ada iman lagi. Dia menyesal. Yang ketiga, berazam untuk tak buat lagi. The best memang dia tak buat lah langsung. Tu 3. Kalau tambah 1, 3 plus 1 plus 1 plus 1. Tambah 1 ni apa? Kalau dia ada dosa dengan, ataupun dia ada hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berupa apa dia? Berupa ibadat. Solat dia sejak dia baligh tu tak sembahyang, ada. Dan kita kena kira bang. Kita kena kira baligh kita tu, apa maksud baligh? Cukup umur. Kita kena kira baligh kita tu bila. Siapa ingat? Tak payah angkat lah, angkat dalam hati cukup. Tapi angkat dalam hati pun otak duk kira, jangan bila. Kenapa saya kata sedemikian? Ya bang, sebab bila dia baligh dan dalam keadaan dia aqil, dia berakal, maknanya dia normal lah, tak gila. Lawan dia gila ataupun terkencang akal. Itu lawan daripada berakal. Dan dalam keadaan dia berakal, tak terencat ataupun tidak gila, dan dia cukup umur, maka terbeban pada bahunya, pada pundaknya, ya, akan hukum syarak. Hukum syarak. Sebab tu bila kalau kita mengaji dalam kitab-kitab fiqh pula, tadi kan saya sentuh sikit tauhid, tadi saya sentuh tasawuf, rukun taubat tak habis lagi, ya, fiqh sikit, ya. Jadi dalam kitab-kitab fiqh disebut seawal 9 tahun hijrah, satu orang kanak-kanak lelaki mahupun perempuan boleh
mencapai umur baligh. Penting ni bang. Sebab apa saya kata penting bang? Kebanyakan kita kan ada anak, betul tak bang? Tak kisahlah kalau tak ada anak pun, ada anak saudara ke, betul tak? Tak kisahlah, anak jiran ke, betul tak? Anak murid ke. 9 tahun hijrah, satu orang budak lelaki maupun perempuan boleh mencapai umur baligh. Maknanya dia ada alamatul bulugh salas. Tanda-tanda cukup umur ni ada 3 dalam kitab fiqh sebut. Yang pertama, ya, sempurna 15 tahun, 15 sana. Sempurna 15 tahun hijrah umurnya. Maknanya apa bang? Abang ingat tak bila kita belajar PJK dulu, PJK ke biologi ke, betul tak? Dia kata apa? Tanda-tanda orang tu dah capai kematangan tu, halkum, biji halkum, bulu, apa lagi? Tak kisahlah bulu kat mana-mana, bululah jadinya. Apa lagi? Kan? Lepas tu dia akan sebut juga keluar mani dan sebagainya, keluar haid dan sebagainya. Tapi kebiasaan dalam kitab-kitab biologi, pendidikan jasmani, kesihatan sebut umur 13 hingga ke 18. Betul atau tidak? Tapi dalam Islam macam mana bang? Abang nak angguk ke abang nak geleng? Ini kita nak kena beritahu. Ya, dalam Islam tadi kita sebut, ya, maksimum ataupun dia capai had umur sempurna 15 tahun kalender hijrah. Boleh faham kan? Sebab tu kita kena tahu berapa. Kalau kita lahir sekian-sekian, seumpama saya lahir 28 November 1980, tapi ikut kalender Islam 20 Muharram 1401. Maknanya umur saya dah cecah 40 tahun, tetapi umur kalender Islam saya baru ni Muharram dah cecah 42 tahun. Ikut kalender Masihi 40++. Ikut kalender Islam 42 tahun genap. Boleh faham Sebab every 30 years tambah setahun. 360 days kalender Islam, 365 days dalam kalender Masihi. Boleh faham tak? Naik. Jadi kalau anak kita tadi, ini syarat yang kedua, ataupun tanda yang kedua, anak tersebut dia baligh, iaitu seawal umur 9 tahun hijrah telah keluar air mani, sama ada lelaki maupun perempuan, sama ada ihtilam, mimpi keluar mani atau apa juga cara, tapi keluar mani seawal umur 9 tahun. Berapa bang? 9 tahun, not 13 9 tahun hijrah. Tengok dalam kitab Safinatun Najah sekurang-kurangnya, ataupun kitab Ar-Risalatul Jami'ah, kitab-kitab asas dalam fikih ibadah Imam Syafi'i, dan banyak lagi kitab-kitab yang tinggi, dia sebut benda yang sama, benda ni tiga ni yang sama. Sempurna 15 tahun hijrah. Yang kedua, seawal usia 9 tahun hijrah dia keluar mani, sama ada lelaki maupun perempuan. Dan yang ketiga, seawal umur 9 tahun kanak-kanak perempuan itu keluar haid. Nampak tak? Haid, keluar haid 9 tahun. Possible tak? Possible. Sebab kita pernah beritahu, saya rasa di Masjid Al-Mujahidin ini pernah saya beritahu bagaimana Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, imam besar kita dalam mazhab kita Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i, beliau bertemu dengan seorang nenek. Seorang nenek, seorang nenek muda. Masya Allah. Nenek biasa tua kan? Kita tahu nenek mesti tua punya, takkan muda kan? Tapi nenek ni muda. Nenek ni muda umur berapa? 21 tahun. Muda ni. Macam mana jadi macam tu ni? Nenek muda ni dia jadi macam mana? Kerana 9 tahun, seawal usia dia 9 tahun, dia telah pun mendapat haid yang pertama. Pada usia tu, what does it mean by that? Apa maknanya? Bila dia dah ready to conceive, dia dah boleh nak boleh hamil lah kan? Dia bila dah kitaran haid tu maknanya dia sudah nak boleh ada anak, dia dah boleh hamil. So seawal 9 tahun dia dapat haid, pada usia 9 tahun dia bersuami, bernikah, dan kemudian hamil, dan dalam tahun itu juga dia beranak.
anak lahir at the age of 9 years old, kemudian pada anak dia usia 9 tahun, anak dia pun kahwin bang. Anak dia pun kahwin. Oh, belum kahwin dulu, anak dia pun dapat haid, minta maaf, anak dia pun dapat haid buat kali pertama 9 tahun. Kemudian anak dia bernikah, dan bernikah kemudian hamil pada usia 9 tahun. Maknanya nenek itu dia menjadi seorang grandmother at the age of 18 years old, 18 to 19 years old, lebih kurang gitu. Subhanallah. Jadi begitu. Ya, jadi 3 ni. Bila 3 ciri ni dia tak perlu kita nak tunggu bang. Kalau ikut buku biologi itu 18 tahun, 18 tahun bulu pun tak tumbuh. Minta maaf dengan bahasanya, mani pun tak keluar. Bagi orang perempuan, head pun tak keluar. Tapi umur dia dah 18. Adakah dia sudah balik? Ya. Okey? Ini at least pada malam ini, sebelum kita masuk pengajian berkitab kita, konsep ni kita kena keluar daripada pintu masjid kita ni, clear benda ni. Tak ada ragu-ragu lagi. Doesn't mean 18 tahun kena tunggu. The earliest 9 tahun. Maximum umur 15 tahun. Hijrah. So, yang kedua, untuk malam ini, kalau siapa-siapa ada kelapangan, sila cari tarikh birthday antum semua, pada ikut kalender hijrah. Sebab apa? Kita nak kira. Sebab kod-kod lah kita ingat, kita balik sekian. Minta maaf lah, kita kata kita balik sekian, kita kata 16 tahun lah kita kata. Rupanya kita balik pada usia 15 tahun. Kita ingat 16 tu baru kita jaga sembahyang kita. Nak bagi faham senang macam tu lah. Boleh Boleh faham Kita ingat kita lah zaman tu lah. Saya ingat saya kiang begini, saya balik agak umur 16 tahun. Jadi antara umur 15 sebenarnya maksimum, sebab dia tak keluar mani ataupun perempuan tak keluar haid dan sebagainya. Sebenarnya di usia 15 tahun tadi dia sudah balik. Dah ada difference tak? Dah ada perbezaan tak setahun? Nampak? Jadi setahun tu kira macam mana? Burn ke? Tak, jangan kira burn takut burn in hell. Ya bismillah. Apa makna dia? Ada setahun perbezaan. Kita minta jauh. Sebab tu kita kena ada ilmu. Oh, ada setahun. Maka setahun itu aku kena ganti. Boleh faham Aduh. Subhanallah. Itu pentingnya ilmu. At least pada malam ini kita dapat. Sebenarnya benda asas ni kadang-kadang orang rasa benda ni remeh. Minta maaf dan juga saya minta maaf awalan, dan juga saya beri amaran juga awalan. Jangan sesekali anggap benda ni remeh. Kalau kita pernah rasa remeh benda tu, kita kena istighfar banyak-banyak. Kerana setahun ni bukan lagu setahun sudah berlalu Februari muncul kembali ni, tak. Dia tak ada muncul kembali ni, setahun kena jaga. That's why penting majlis ilmu, dia memperingatkan. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ayat ini surah Ad-Dhariyat. Mula-mula disebutkan ayat wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna kepada orang yang beriman. That's why ada tazkirah, ada majlis ilmu, pembacaan kitab bagi peringat kita. So since mungkin dulu kita terlepas pandang, kita jangan buat begitu kepada anak dan cucu kita. Nampak tak? Anak kita yang sedang membesar, masalah ataupun cucu kita. Kalau anak kita pun kita dah terlepas dah, kita dah minta maaf dengan bahasa, dah berusia, dah ada cucu. Anak kita pun kita tak sempat buat macam tu. Kita kena make sure kita cucu kita. Jangan kerana kita tak buat, generasi selepasnya tak buat, selagi nyawa di kandung badan, kita dah belajar ilmu ni, kita kena praktikkan. Jadi cucu kita nanti dah siap-siap kita dah beritahu. Anak kita jaga begini. Usia 9 tahun standby. Usia 9 tahun standby. Justru kita bukan saja beritahu permasalahan, dia punya fakta, tapi penyelesaian. Saya bagi satu, kita dalam apa-apa pun dia kena ada penyelesaian. Jadi untuk nak selamat,
within 9 to 15 years old, anak-anak kita tu perlu dah fardu ain itu selesai. Boleh faham tak? Because in between 9 to 15 years old tu memang akan balik dah. Dan sama juga dengan kita, minta maaf dengan bahasanya, walau mungkin usia kita dah tua masalah, sekiranya sebab tu disebut dalam peribahasa Melayu, ukur baju pada badan sendiri. Minta maaf dengan bahasanya. Kita sendiri tahu, tak perlu kita nak check macam tu, kita nak check, nak scan, nak gini, nak gitu, gini sama juga kita kena check, scan gini tentang tahap ilmu fardu ain kita. Jenuh kita. Kalau kita nak masuk, tak boleh masalah sekian-sekian apa SOP dan sebagainya, bagaimana nanti di akhirat kelak? Rupa-rupanya fardu ain kita masih tak lulus lagi. Boleh kita nampak macam tu, kita tengok tak lepas. Kenapa? Fardu ain. Bab tauhid masih tak reti. Bab fiqh ibadat, bab sah, batal, haram, makruh, sunat, wajib, solat masalah tak reti lagi. Bab tasawuf, akhlak, adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dengan orang tua, adab dengan ibu bapa, orang tua, adab dengan jiran tetangga, tak reti. Fail lah maknanya. Fail. Orang putih kata epic fail. Teruk sangat. Tetapi Allah masih bagi kita umur tak? Alhamdulillah. Allah masih bagi kita nyawa tak? Alhamdulillah. Allah Ta'ala masih bagi? Masih. Dan bila kita duduk di dalam majlis ilmu seumpama begini, kita bukan niat nak membanding-bandingkan, tidak, kita tolong menolong. Boleh faham Bukan niat mengajar. Kebanyakan daripada kita dah tahu. Tetapi orang yang tawaduk macam mana ya bang? Orang yang betul-betul rendah hatinya, rendah dirinya, dia dah tahu. Tapi kalau dia dengar tu, walau 1000 kali, 1000 kali. Haji ni orang veteran lah kita sebut, orang lama dekat masjid. Yang lain-lain tu orang lama. Walau dia dengar kali ke 1000, aku dah dengar ni 1000 kali, dia dengar just like the first time. Itu orang betul. Sebab apa? Ni apa hikmah dia? Hikmah ni apa bang? Hikmah dia sebab dapatan, hasilan, anugerah Allah Ta'ala nak bagi masa seseorang guru ataupun seorang tok guru ataupun seorang penyampai ilmu nak bagi itu, anugerah yang Allah nak bagi bersama itu tak sama pada waktu itu. Lain waktu, lain anugerah yang Allah Ta'ala nak berikan. Kefahaman, Allah nak berikan hidayah, Allah nak berikan kekuatan nak buat taat, Allah nak bagi kita hindar daripada maksiat. Tak sama dapatan, hasilan. Boleh faham That's why. So most of us memang kebanyakan dah pernah dengar. Kan, tetapi kita kena ingat yang kita dengar ni adalah perkara yang wajib kita ketahui. Kembali kepada tadi Nabi Allah Yaqub dan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yaqub Nabi Allah Yusuf beritahu, tanya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, kenapa wahai ayahanda menangis begitu teruk sehingga, bukan buta tadi kita sebut, hingga penglihatannya kabur selaput putih. Air itu sebenarnya dia putih kan sifat dia. Air ini menyelaputi mata tersebut. Maka kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, aku risau kita tidak dapat berjumpa, kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Maka kata Nabi Allah Yusuf AS, wahai ayahanda, tidakkah ayahanda mengetahui bahawasanya kalau kita tidak bertemu di dunia, kita akan bertemu di akhirat nanti. Kata Nabi Allah Yusuf AS. Lalu jawab Nabi Allah Yaqub AS, ya betul, kita akan bertemu di akhirat nanti. Akan tetapi keimanan yang akan menemukan kita nanti, keimanan yang akan mengikat kita. Maknanya iman. Nabi Allah Yaqub tak tahu. Nabi Allah Yaqub dapat merasakan hidup, tapi tak tahu di manakah Nabi Allah Yusuf AS. Dia percaya hidup, Allah lindungi Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf tahu, tapi dirisau tentang iman. Sebab itulah Nabi Allah Yusuf AS selalu minta doa kepada Allah agar dia mati di keadaan orang yang
muslim, orang yang dan bersama orang-orang yang soleh. Subhanallah. Ini para nabi ya, rasul. 25 orang rasul yang wajib kita percaya. Itu pun termasuk di dalam 3 elemen kalau kita mengaji bab tauhid, iaitu ilahiyat, nubuwat dengan sam'iyat, ketuhanan, kenabian, dan perkara yang kita imani, yang kita dengari dan kita imani. Wajib kita percaya, wajib kita tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Justru ya, saya rasa ada beberapa minit lagi, lebih kurang 6 minit lagi. Jam ada 1, 2, 3 jam saya juga, tengok mana yang betul. Ala kulli hal ya, pada Ahad yang akan datang, maksud Ahad akan datang tu minggu pertama setiap bulan dengan izin Allah Ta'ala ya. Fadil Ustaz Nasir minta saya untuk kita baca balik kitab Sifat 20, kitab pelajaran tauhid yang kita pernah baca dahulu ya. Nanti bagi tuan-tuan dan juga puan-puan yang ada hajat untuk mewakafkan kitab, boleh berhubung dengan saya lepas solat nanti. Saya akan bagi kontak nombor saya. Dan insya-Allah dalam Quran sebut fastabiqul khairat, bercepat-cepatlah, berlomba-lomba buat kebaikan. Jangan sampai berlagi-lagi pula. Tak ada maksud saya. Kita berlomba-lomba, siapa cepat dia dapat kebaikan. Dan insya-Allah, ataupun nak kongsi pakat-pakat kebaikan, silakan ya. Lebih kurang nanti kitab nanti saya beritahu, harganya pun tak mahal lah. Lebih kurang RM5-6 je. Kitab nak membawa kita kepada Allah ni tak mahal tak adalah RM600-700 RM5-6, RM10. Tetapi kitab yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kita akan berhenti pada mana kita pernah berhenti pada tahun 2015. Cuma saya akan lajak ke depan sikit ikut tajuk yang telah ni, dan kita akan sambung balik pengajian. Dan insya-Allah taala saya tak pasti kepada tuan-tuan yang dah ada ya, zikir istighfar doa lepas subuh tu yang pernah saya beri tu. Jadi sesiapa yang ada hajat nak dapat, InsyaAllah saya akan ijazahkan selepas semayanglah. Dah ada beberapa minit saja lagi. Bacaan zikir istighfar yang khasiat dia ataupun fadilat dia, Allah akan kurniakan rezeki yang luas ya, dan ilmu yang kefahaman ilmu yang luar biasa insya-Allah. Diamalkan zikir ini sejurus selepas sembahyang subuh ya, 3 kali dengan bacaan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Dibaca 3 kali selepas sembahyang sembahyang subuh. Banyak di kalangan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang beramal dengan ini, khususnya dalam zaman zaman kita ni lah, PKP, pandemik dan sebagainya, banyak ujian khususnya dari segi keuangan dan sebagainya. Ramai di kalangan yang beramal, syukur kepada Allah. Allah bantu untuk apa? Untuk dapat rezeki yang tak putus lah insya-Allah. Kerana hakikat rezeki daripada Allah, hakikat yang memberi keselamatan, kesembuhan, datangnya penyakit dan semua adalah Allah. Sebab tu saya nak sebut di sini walaupun kita ikut segala semua SOP, vaksin apa semua, tetapi yang paling penting keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu cadangan ya. Selain daripada kita ada orang jaga dan sebagainya kat depan ya, pesan juga boleh pesan. Masuk dalam masjid, kita jangan dalam keadaan kita ni pandemik ni, kita banyakkan baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Buat semua, tetapi kita ada vaksin ketuhanan ni, kita kena jangan lupa. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya akan ijazahkan kepada ni, tuan-tuan nak amalkan nanti tolong jawab qabil tu ijazah. Dan kita akan jumpa insya-Allah pada kuliah yang akan datang pada Ahad minggu pertama setiap bulan. Panjang umur mudah-mudahan kitab pelajaran tauhid yang pernah kita baca dulu, kita akan sambung balik. Ni mana panjang umur ada jodoh. Kalau tak panjang umur tak ada jodoh, tak jumpa.
Begitu. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang nak wakaf kitab ke ataupun nakkan poster doa ni, dan juga ada sesiapa yang nak bantu pusat pengajian saya di Meru Kelang, nak wakaf, zakat ataupun sebagainya, boleh berhubung dengan saya lepas sembahyang nanti kita bertemu insya-Allah. Saling doa mendoakan, jangan tinggal vaksin ketuhanan. Lepas sembahyang ayatul kursi jangan tinggal. Pagi petang bismillahirrahmanirrahim jangan tinggal. Pagi baca ya latif 129 kali, lepas maghrib 129 kali ya latif ya latif ya latif, jangan tinggal. Ini semua kita buat sebagai SOP kita, ya, sebagai hamba. SOP kita, rakyat Malaysia kita buat. SOP kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita buat juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita jumpa insya-Allah. Poster doa ni ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.